Projek kumpulan kami adalah aktiviti pengurusan stres dalam kalangan pelajar. Perkembangan kehidupan hari ini begitu pantas sehingga mendesak manusia untuk mengharungi perubahan yang berlaku. Ini telah menyebabkan manusia sentiasa berhadapan dengan cabaran berpunca daripada pelbagai peristiwa dalam kehidupan, sama ada dalam bentuk fizikal, sosial maupun psikologikal. Stres yang dialami oleh individu banyak bergantung kepada sikap dan ciri individu tersebut. Kehidupan sebagai seorang pelajar merupakan hidup yang penuh dengan stres. Beban akademik yang berat merupakan faktor utama yang menyebabkan masalah stres dalam kalangan pelajar. Faktor interpersonal, intrapersonal dan persekitaran juga menyebabkan masalah stres dalam kalangan pelajar. Kajian kumpulan kami adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masalah stres yang dialami oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Tujuan kajian ini juga adalah bagi membantu pelajar mengurus stres yang dialami melalui aktiviti yang kami anjurkan. Fokus kajian ini juga adalah menganalisa punca-punca dan tahap stres serta kaedah menangani stres yang biasa dilakukan oleh pelajar. Instrumen kajian yang kami gunakan adalah bola soal selidik dan video. Masalah yang dihadapi oleh pelajar. Kebanyakan pelajar merasakan bahawa pembelajaran atas talian merupakan punca utama stres mereka. Antara sebab lain yang diberikan oleh pelajar ialah gangguan rangkaian internet di rumah, masa yang terhad, suasana dan kemudahan pembelajaran yang tidak kondusif, terlalu banyak kerja yang diberikan dalam masa yang singkat dan masalah keluarga. Pelajar telah mendapat pelbagai faedah daripada aktiviti ini. Antaranya ialah mereka telah mempelajari tentang cara yang mudah dan cepat bagi mengawal stres. Pelajar juga dapat mengetahui tentang senaman pernafasan, cara melakukan senaman pernafasan dan manfaat yang boleh diperolehi daripada senaman pernafasan ini. Selain itu, mereka telah mempelajari tentang 4 aktiviti atau hobi yang boleh dilakukan untuk mengawal stres dalam kehidupan seharian mereka. Refleksi atau perkara yang dapat dicapai melalui projek ini. Yang pertama adalah membentuk kemahiran berkomunikasi yang efektif seperti tidak menimbulkan isu-isu yang sensitif semasa perbincangan dan mendengar idea-idea yang diberikan oleh serta ahli kumpulan. Yang kedua, memupuk sikap prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain dengan memikirkan cara bagaimana untuk mengurangkan masalah mereka. Yang ketiga, memupuk rasa tanggungjawab dalam diri pada setiap ahli kumpulan dengan memastikan setiap ahli sentiasa mengambil bahagian dalam setiap perkara yang dirancang. Yang keempat, meningkatkan keupayaan berkomunikasi secara bukan lisan dengan berkongsi video dan borang soal sidik melalui aplikasi media sosial. Yang kelima, memupuk sikap peka terhadap isu atau masalah yang dihadapi oleh orang lain. Dan yang terakhir sekali adalah mengekalkan hubungan kerjasama yang baik sepanjang projek. Seperti jika terdapat idea-idea yang bercanggah atau idea yang dilontarkan oleh ahli kumpulan kurang dipahami oleh ahli yang lain, semua ahli kumpulan akan memberi ruang untuk mendengar penjelasan daripada ahli tersebut. Kumpulan kami juga menghasilkan 2 video iaitu mengenai pengurusan stres. Video yang pertama adalah mengenai senaman pernafasan dalam. Di dalam video ini, kami menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan senaman pernafasan dalam. Hal ini kerana terdapat banyak manfaat daripada melakukan aktiviti ini, seperti ia akan membuatkan badan anda berasa kurang tegang dan minda berasa tenang serta meningkatkan kadar pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Video yang kedua adalah mengenai beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengawal stres. Antaranya adalah seperti melakukan senaman ringkas kerana ia akan membuatkan badan anda untuk kembali berasa cergas. Dan yang kedua adalah dengan melakukan aktiviti reda seperti berkebun, membaca, mendengar muzik kerana ia akan menimbulkan perasaan gembira di dalam diri. Selain itu adalah dengan menghabiskan sedikit masa bersama haiwan peliharaan kerana kaedah ini sememangnya berkesan bagi mengurangkan kegelisahan. Dan yang terakhir sekali adalah tidur dengan cukup kerana tidur yang kurang daripada 7 atau 8 jam sebenarnya akan membuatkan badan anda berasa lebih tertekan. Bagi menjayakan projek ini, kumpulan kami telah melakukan soal selidik menggunakan Google Form. Daripada Google Form ini, kami telah mendapat seramai 115 responden yang terdiri daripada 72 orang perempuan dan 43 orang lelaki. Majoriti responden kami adalah daripada golongan yang berumur 15 hingga ke 20 tahun, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Berdasarkan bahagian A di dalam Google Form ini, seramai 108 orang responden kami sedang menjalani kelas dan kerja di atas talian.
dan majoriti daripada mereka merasakan urusan di atas talian merupakan salah satu punca utama stres. Antara punca yang mendorong kepada stres adalah masalah capaian internet yang tidak memuaskan, suasana pembelajaran yang tidak kondusif, komitmen bertambah apabila berada di rumah, berlaku tekanan pada mata akibat daripada menatap skrin telefon dan komputer riba dalam jangka masa yang terlalu lama, dan berlakunya salah komunikasi yang tidak efektif di antara pelajar dan pensyarah. Seterusnya, berdasarkan soal selidik ini juga, kami mendapati bahawa hanya 11 orang sahaja daripada responden kami yang mengetahui cara bagaimana untuk menguruskan stres dengan baik, manakala seramai 62 orang responden tidak pasti sama ada mereka tahu untuk menguruskan stres dengan baik. Antara cara yang paling banyak digunakan oleh responden kami untuk mengurangkan stres adalah dengan tidur, mendekatkan diri dengan Tuhan dan makan. Bahagian B di dalam soal selidik ini adalah berdasarkan video yang pertama. Berdasarkan soalan yang pertama iaitu tentang senaman, kami mendapati bahawa sebanyak 63.5% responden kami melakukan senaman hanya 0 hingga ke 2 kali seminggu. Walau bagaimanapun, ramai yang bersetuju melalui aktiviti senaman secara kerap dan konsisten, pengurusan stres dapat dibantu. Soalan seterusnya dalam bahagian B ialah berkaitan hobi. Seramai 87 orang responden kami mempunyai hobi dan antara hobi mereka ialah melukis, bersukan, membaca, bermain permainan video dan menonton drama atau filem. Berdasarkan soalan yang seterusnya, seramai 65 orang responden kami mempunyai haiwan peliharaan dan seramai 39 responden sangat bersetuju bahawa haiwan peliharaan dapat membantu dalam menenangkan stres. Bagi soalan yang terakhir di dalam bahagian B ialah berkaitan waktu tidur, dan kami mendapati seramai 50 orang responden kami mendapatkan tidur selama 4 hingga ke 6 jam sehari dan 54 orang juga mendapatkan tidur selama 7 ke 9 jam sehari. Serta majoriti responden sangat bersetuju bahawa waktu tidur akan memberi kesan terhadap prestasi kerja mereka pada keesokan harinya. Di dalam soal selidik kami, bahagian C adalah berdasarkan video yang kedua. Berdasarkan video tersebut, kebanyakan responden kami tidak pernah melakukan senaman pernafasan. Hanya 4 orang sahaja yang kerap melakukan senaman pernafasan dalam seminggu, manakala seramai 42 orang tidak pernah melakukan senaman pernafasan. Antara pendapat responden tentang senaman pernafasan adalah senaman pernafasan ini dapat menenangkan fikiran, melegakan rasa resah gelisah serta merehatkan minda. Jadi saya ingin menerangkan bahagian saya iaitu impak yang kami dapat perolehi dan juga responden. Poin yang pertama ialah memperolehi pandangan pelajar tentang cara menguruskan stres. Setelah kami menjalankan Google Form selama seminggu, kami dapat mengetahui tentang bagaimana responden, iaitu yang kebanyakannya pelajar UKM, menguruskan stres. Yang kebanyakannya mereka mengatakan bahawa mereka telah mengisi masa lapang mereka dengan bermain bola, bermain permainan video dan juga mendengar lagu. Jadi poin yang kedua ialah mengajar responden tentang cara menguruskan dan mengawal stres. Jadi kami telah meletakkan 2 video di dalam Google Form itu, iaitu video yang pertama ialah cara kebiasaan orang menenangkan stres, iaitu mereka bersukan, mereka beriadah dan juga mereka memelihara haiwan peliharaan. Jadi video yang kedua kami telah meletakkan senaman pernafasan, iaitu senaman yang hanya mengambil masa 3 minit dan boleh dilakukan seharian, boleh dilakukan setiap minggu. Jadi poin yang ketiga pula ialah kami dapat mengetahui tentang punca utama stres dalam kalangan pelajar, iaitu kebanyakannya daripada mereka mengatakan bahawa kelas online mereka yang tidak menentu dan juga tugasan yang banyak membawa kepada stres dalam kalangan pelajar di UKM. Jadi poin yang keempat pula ialah mereka dan kami juga dapat mempelajari tentang bagaimana cara untuk menguruskan stres. Jadi cara untuk menguruskan stres yang kami telah letak dalam video itu ialah bersukan, memelihara haiwan peliharaan, mereka juga boleh mendengar lagu, mereka juga dapat meluangkan masa dengan orang kesayangan.